الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, mari kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala yang tidak terhingga kerana memberikan ruang dan peluang kita dalam bulan Ramadan ini untuk menggarapkan amal-amal yang banyak. Mudah-mudahan amal itu akan membawa kita kepada rasa takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bagaimana takwa ini mampu merubah diri kita? Kerana takwa itu yang kita ketahui pada bahasanya yang biasa adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi saya teringat apa yang diungkapkan oleh Ubay bin Ka'ab yang berdialog dengan Umar Al-Khattab ketika mana Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar, bagaimanakah keadaan engkau wahai Umar ketika berada dalam satu jalan yang berduri? Maka Umar berkata, kau sudah pasti aku akan rasa bersedia, berhati-hati agar aku tidak terpijak duri. Maka kata Ubay, itulah takwa. Takwa membawa kepada kita satu ruang, satu dimensi untuk kita merubah diri kita. Imam Al-Ghazali bila menyebut berkaitan dengan takwa ini, dia menyebut dengan 3 perkara. Pertama, takwa dengan erti bahawa takut dan gerun kepada Allah SWT. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 281. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan bertakwalah, takutlah suatu hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Bermakna takwa akan membawa satu sifat kita berwaspada daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Kita takut kita terjerumus ke dalam perkara-perkara kesalahan. Itu yang dikatakan takwa. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa takwa ini bermaksud taat secara total. Ini kita biasa dengar ketika mana dalam khutbah Jumaat. Ketika khatib berkhutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Harapnya ketika mana kita dengar tu, kita dengar betul lah, bukannya mengangguk iya dan iya. Ia membawa maksud bahawa takwa itu bermakna taat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Surah Al-Imran ayat 102. Dan bermakna ia membawa kapasiti kita untuk sentiasa akur kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seronok untuk melakukan amal kebaikan kerana itu perintah Allah Ta'ala. Dan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kerana itu juga arahan ketaatan kita pada Allah Ta'ala. So banyak kita mampu untuk kita bersedekah, membaca Al-Quran dan sentiasa memperbaiki diri kita dalam konteks seorang pelajar. 3, takwa bermaksud menyucikan hati daripada dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Nur ayat 52, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Bermaksud dan sesiapa taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Tadinya kita kata takwa bermaksud takut, taat. Maka akhirnya dalam erti ini adalah membawa erti bahawa ketika mana kita menyucikan diri kita, sebenarnya ia merupakan jalan-jalan kepada kemenangan. Dengan erti kata bahawa takwa itu dimengertikan dengan
usaha kita untuk menyucikan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka bila ketiga-tiga takrifan ini dengan apa yang diungkapkan oleh sahabat bernama Ubay bin Ka'ab itu, bermakna ia satu protection dalam diri kita apabila kita hendak bertindak dengan satu perkara. Sebab itulah dia ibarat satu antivirus kepada diri kita. Ada satu sensor yang akan menyebabkan kita rasa berhati-hati bila nak melakukan suatu tindakan. Seperti mana kalau sebuah komputer, kalau tidak ada antivirus, maka dia akan punah dan rosak. Diri kita sebenarnya, takwa inilah yang akan menjadi antivirus kepada kita, yang akan memberikan kepada kita satu tindakan-tindakan yang membawa kepada sifat-sifat mahmudah pada Allah Ta'ala dan menolak sifat-sifat mazmumah. Ayuh, sama-sama kita rasakan bahawa Allah Ta'ala mengawasi kita. Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Allah Ta'ala sentiasa mendengar apa yang kita ungkapkan. Sebab tu kalau kita nak menjadi orang-orang yang baik, maka takwa inilah merupakan asas kepada transformasi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.